Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel terbaik, berita baik sahabat semua. Dan sekali lagi kita ucapkan tahniah kepada YB Fahmi, ya, menteri terbaik. Ya, kerana apa sahabat semua saya katakan seperti itu hari ini? Ya, mereka telah mengadakan satu majlis menandatangani memorandum perjanjian ya antara Bernama dan juga Xinhua. Jadi apa sebenarnya yang berlaku ya, dan apa ya memorandum kandungan intipati kepada memorandum ini. Jadi ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, mari kita dengar ya pencerahan daripada YB Fahmi ya berkaitan dengan memorandum ini. Hubungan yang telah wujud dan terjalin sebelum ini dan melambangkan satu kita boleh kata pengukuhan hubungan di antara kedua-dua agensi berita yang penting, terutama bila tahun 2024 Malaysia akan menyambut Malaysia dan China akan menyambut 50 tahun hubungan diplomatik, dan 2024 adalah tahun yang bersejarah kerana kita ingat 50 tahun yang lalu Allahyarham Tun Abdul Razak telah membuka laluan dengan memulakan hubungan diplomatik dengan negara China. Jadi dengan termeterainya perjanjian pada hari ini, maka bagi saya ia adalah langkah kanan dalam kita menyambut tahun ke-50 hubungan diplomatik di antara Malaysia dengan China. Harapan saya dengan adanya perjanjian pada hari ini, maka maklumat, berita bukan hanya daripada Malaysia ke China tapi China juga ke Malaysia dapat disalurkan dengan tepat, dan sekiranya timbul isu-isu maka dapat diselesaikan dengan segera. Saya lihat Bernama akan mainkan peranan yang penting bukan hanya dalam konteks perjanjian yang telah dimeterai pada hari ini, tapi juga dalam satu lagi konteks, iaitu tahun depan merupakan juga tahun sebelum kita menjadi tuan ASEAN bagi tahun 2025. Maka dalam konteks apa yang telah ditandatangan pada hari ini, saya lihat Bernama juga akan mainkan peranan yang penting dalam meningkatkan hubungan Malaysia dan Bernama itu sendiri dengan agensi-agensi berita di rantau Asia Tenggara. Jadi kita ingin hubungan yang erat dan jaringan berita yang luas, terutama dalam konteks insya-Allah 2025 Malaysia akan jadi tuan rumah bagi ASEAN. Berkenaan dengan 50 tahun hubungan Malaysia dengan China, dalam masa yang sama ada perkara yang dipolitikkan juga oleh ahli parlimen, di mana isu MM2H ini yang mendakwa ia akan memberi ruang kepada warga China untuk menjadi PR dengan mudah di Malaysia. Mungkin boleh menyangka dakwaan tersebut. Ya, saya kesal kenyataan dibuat oleh pengurusi jawatan kuasa kira-kira wang negara, pengurusi PAC. Seharusnya beliau faham dan fasih tentang proses di mana sebagai pengurusi PAC beliau sebenarnya punya kuasa, punya hak untuk memanggil menteri dan mendapat penjelasan dalam konteks apa yang ada kerangka di parlimen. Walau bagaimanapun beliau gagal untuk lakukan sedemikian, dan ini bagi saya adalah satu keculasan. Beliau culas ya, dalam perkara ini. Malah kalau nak dilihat pada ayat tomahan beliau itu, nak dengar cerita katanya. Kalau nak dengar cerita, bulan Disember ni dah tukar kerajaan dah. Bulan Ogos dah tukar kerajaan, bulan Mei dah tukar kerajaan, sebelum puasa dah tukar kerajaan ya. Jadi dengar cerita. Jadi seharusnya pengurusi PAC tak dengar cerita, lihat pada fakta, hujah berdasarkan apa yang dibentangkan. Jadi beliau sekiranya tak mampu, lepaskan jawatan pengurusi PAC, dan bukan main tembak rambang seperti ini. Malah isu ini telah dijawab oleh Menteri Pelancongan dengan agak jelas. Saya lihat penjelasan itu terang lagi bersuluk ya. Jadi tak perlu ada apa-apa isu di situ. Sesiapa pun yang ingin mendapat kewarganegaraan dalam negara kita di Malaysia, prosesnya sangat jelas, sangat ketat dan tidak mudah ya. Maka sesiapa pun yang dalam mana-mana proses pun
saringan itu tetap akan kita lakukan, termasuklah saringan aspek keselamatan. Jadi kepada semua rakyat Malaysia, jangan risau, jangan termakan fitnah dan tumahan yang tidak berasas dibuat oleh pihak-pihak yang cuba menangguk di air keruh. Bagi saya, kita fokus kepada peluang yang ada tanpa kita menjejaskan aspek keselamatan. InsyaAllah kerajaan akan jamin keadaan terkawal dan tidak mudah untuk kita dengan begitu saja menyerahkan ataupun mengurniakan status warga negara kepada sesiapa sekalipun. Dengan kerjasama. Sila. Dengan kerjasama hari ini ada tak mungkin YB ada saja juga kepada lesen lain untuk kerjasama juga dengan assistant seperti macam contoh ATM dengan dia saya lihat dia bermula dengan bernama kerana terutama bagi aspek agensi di antara negara, agensi kita tahu bagi mana-mana negara di seluruh dunia untuk mendapatkan berita tentang Malaysia, salah satu saluran utama mereka adalah saluran bernama. Itu adalah saluran rasmi terutama untuk kita menyampaikan berita ke luar negara, ke peringkat dan persada antarabangsa. Jadi saya lihat yang kita mulakan sekarang ni adalah untuk bernama. Saya belum ada berbincang apa-apa dengan pihak RTM. Tapi setidak-tidaknya dalam konteks Asia Tenggara, saya lihat mungkin ada keperluan untuk kita tingkatkan hubungan. Sekarang ni sebagai contoh, kita ada hubungan dengan rakan-rakan wartawan dan agensi berita di Indonesia melalui Iswami, dan Iswami juga telah mengadakan AGM baru-baru ni. Tapi saya lihat dalam konteks hubungan antara agensi dan juga badan-badan berita, itu mungkin boleh diperluas, termasuklah RTM dengan Singapura. Sekiranya saya akan cek nanti dengan KP. Kiranya penegasan di sini tiada isu yang boleh dipolitikkan mengenai kesenangan permohonan warga negara lah. Penegasan dari kerajaan Tak berbadan. senang untuk dapat warga negara. Dan kalau kita lihat caveatnya ada jelas, masih ada saringan keselamatan, dan kita nak elak daripada isu-isu yang tak diingini berlaku. Jadi jangan risau, sistem yang ada sangat-sangat ketat, tidak mudah. Dan masa yang sama kita tahu program MM2H ni dah berlaku lama. Dan saya rasa yang cuba kita tambah nilai ialah mengingatkan semula pasca pandemik tentang adanya sistem ini ataupun program ini, dan kita raikan mereka yang ingin bersama. Saya percaya sekiranya perkara ini dibawa oleh PAC, Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara, boleh dapat angka yang terkini, terperinci dan boleh teliti di situ, insyaAllah. Boleh tak mengenai viral tular mengenai vaksin yang dipenggalak tu untuk semua, tapi sebenarnya untuk warga rentan saja kan? Ya, saya insyaAllah akan kesihatan. Mungkin dalam masa terdekat beliau boleh menjemput semua ketua pengarang untuk menyatakan beberapa perkara. Beri beliau sedikit masa kerana baru masuk kerja, tapi kita lihat beliau telah terus dalam sehari dua yang pertama telah meluluskan ataupun telah berada di Dewan Negara untuk raun undang-undang di situ. Tapi saya lihat betul ada tular dan mungkin sedikit salah faham yang berlaku akibat daripada media sosial, dan di sini saya ingatkan semua, sebelum kita sebar sebarang maklumat, tolong pastikan konten sebenar. Kadang-kadang antara headline, tajuk berita dengan isi kandungan dia agak berbeza, dan saya sarankan supaya kita teliti dulu, dan jangan terlalu mudah kita lihat headline, screenshot tanpa konteks penuh berita. Kita cuba fahamkan, hadam, dan di situ kita akan dapat lihat apakah isu sebenar. Jadi saya tegaskan, waktu ini tidak ada arahan ataupun kewajipan untuk seluruh rakyat Malaysia mendapat dos penggalak. Tidak.
ya, yang telah disebut oleh Menteri Kesihatan, mungkin bagi golongan rentan, golongan yang vulnerable, mempunyai masalah kesihatan yang kronik, di situ kalau apa pun kita boleh rujuk dengan doktor. Jadi jangan risau, jangan takut, insya-Allah keadaan terkawal, dan saya akan pastikan Menteri Kesihatan, saya sampaikan pandangan kepada beliau nanti untuk diadakan pertemuan dengan rakan-rakan editor supaya dapat dijelaskan beberapa perkara. Okay, Thank you everyone. Thank you. Terima kasih. Actually, a lot of our news seems to be Western centric. So, with the cooperation with Xinhua, do you hope there will be space for alternative views? Yes, actually, this is an important issue, because when we look at, let's just look at, say for example, the incidences in the conflict, the genocide happening in Gaza. We don't hear the choice of words. We don't read the use of genocide, except in perhaps non-Western media, maybe some media from the Middle East, media from the rest of Asia. So to me, this is important that we understand a lot of media, they come from specific context, political context, economic context, and that's why when we have many different sources, including, for example, the perspectives from whether it's China, Russia, the Middle East, Latin America, Canada, South Africa. So I think it's important to hear the different voices. Probably what's very important also is media literacy, for the general public, that a lot of news, it comes with the specific political context that the news originates from. So I think we welcome more points of view, especially when it comes to regional and international matters. Thank you. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia pencerahan daripada YB Fahmi berkaitan dengan yang pertama tadi, untuk memorandum perjanjian MOU antara Bernama dan juga Xinhua. Jadi kita ucapkan tahniah sekali lagi. Dan YB Fahmi juga menjawab beberapa isu, terutamanya isu berkaitan dengan kenyataan berbau fitnah hasutan yang dilakukan oleh ahli parlimen Masjid Tanah, dan beliau juga adalah seorang PAC, pengurusi PAC. Namun kenyataan yang dikeluarkan itu amatlah tidak bertanggungjawab, sahabat-sahabat semua. Jadi terima kasih, sampai di sini saja. Terima kasih juga kerana mendengar dan menonton bersama. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan Anda boleh berikan dalam ruangan komen. Jadi sampai sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa pun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.